Alhamdulillah, kedua-dua panel yang digandingkan pada malam ini telah mengambil tempat untuk kita meneruskan ruang bicara yang telah diatur oleh pihak penganjur. Sebelum saya memberikan peluang dan ruang kepada panelis untuk memberikan pandangan dan juga pendapat di atas soalan-soalan yang akan diajukan, ingin saya untuk memberikan sedikit pengenalan dan latar kepada program kita pada malam ini. Saya juga mengalu-alukan div-div kehormat yang berhormat, exco yang hadir, pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, CEO MAIPS, ketua-ketua jabatan dan seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Forum Ijlal Malaki yang kita langsungkan pada malam ini adalah bersempena dengan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail kali yang ke-80. Kita di sini mendoakan kebaikan dan kerahmatan, kesihatan, keafiatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan seisi kerabat baginda. Forum pada malam ini tidak bertajuk khas, cuma diletakkan tema Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Perlis Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Kita menjemput khas Al-Fadhil Ustaz Nur Hamizi, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pahang, atau lebih dikenali sebagai PU, Pencetus Ummah Mizi, yang mana digandingkan dengan Samahatul Mufti Datuk Dr. Muhammad Asri, Mufti Perlis pada malam ini. Bagi tuan-tuan yang mungkin pernah melihat PU Mizi ini, beliau ialah antara tokoh da'i pendakwah yang terkenal lah di seantero Malaysia ni. Jadi kita bawa khas daripada Pahang Darul Ma'mur. Dan beliau juga akan datang ke perkampungan sunnah yang ke-8 di Masjid Alwi yang akan berlangsung pada 26, 27 dan 28 nanti. Ini untuk makluman kita semualah. Jadi untuk tidak melengahkan masa bagi meneruskan forum bersempena dengan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, saya akan membukakan diskusi ini dengan memberikan peluang kepada PU Mizi untuk memberikan buah fikiran dan pandangan beliau mengenai tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Soalan yang akan saya lontarkan ialah pemerintah bertindak di atas kemaslahatan rakyat. Tindak tanduk yang diambil, keputusan yang dilakukan oleh pemerintah adalah berdasarkan kepada maslahat, kebaikan rakyat terbanyak. Kadang-kadang dia tidak boleh memenuhi hati setiap orang, tetapi itulah yang akan dilakukan oleh seorang pemerintah melihat kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratan yang kecil. Saya mohon kepada PU Mizi untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang kata-kata kaedah yang selalu disebut. Tindak tanduk pemerintah bergantung, terikat kepada kemaslahatan rakyat. Jadi saya mempersilakan dengan ruang masa yang telah diberikan untuk menjawab persoalan yang pertama. Dengan penuh hormatnya, saya mempersilakan PU Mizi untuk menjawab. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada adinda saya, adinda lah sebab muda sekali, selaku moderator bicara wara pada malam ini. Khususnya yang dihormati juri dan guru saya program Pencetus Rumah sampai hari inilah gurunya. Yang hormat Datuk Arif Perkasa, Sahib Samahah Profesor Dr. Asri Zainal Abidin, seterusnya yang berhormat Menteri Besar, Speaker, Barisan Exco, pimpinan masyarakat, ketua-ketua jabatan, saya pengarah Jaib, CEO Maib, pimpinan masyarakat, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ayo okey. Okey. Musim-musim panas duduk dalam masjid ada aircon ni, masya-Allah, nikmat. Allah Taala jadikan panas ni jangan kita mengeluh, supaya kita rasa nikmatnya sejuk. Dia jadinya sejuk supaya kita rasa nikmat je benda panas. Musim tengkujuh, hujan lebat, seronok minum kopi O panas. Begitulah cuaca yang Allah Ta'ala jadikan. Per malam ini sama-sama kita dalam program forum untuk memuliakan keputeraan sebenarnya hari keputeraan Raja Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis. Maka pada malam ini kita buat satu forum, dan soalan yang dilontarkan pada saya ialah berkenaan dengan kepimpinan dan pemerintahan. Masya Allah tuan-tuan, ini satu urusan yang sangat besar. Kaedah yang biasa kita dengar ada aplikasinya. Mari kita tengok dalam contoh-contoh terdekat. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Dia ada banyak. Dawan al-fuqaha, maknanya ahli fiqh, ahli fiqh, alim ulama, dia menyenaraikan pelbagai istilah dalam meletakkan kaedah ini. Dia salah satu pada kaedah yang didasari oleh nas. Dia ada dalil daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW dan juga athar sahabah. Ini dirahmati Allah sekalian. Maksud dia apa dia? Maknanya urusan pemerintahan, keputusan, tak kiralah apa benda, tindak tanduk imam pemerintah itu, ini mestilah didasari apa bendanya untuk maslahah umat Islam, maslahah rakyat, dalam konteks jalbul maslahah wa darul mafsadah, membawa kepada kemaslahatan umum dan juga menolak mafsadah, keburukan dan perkara yang negatif. Sebagai contoh tuan-tuan, saya ucapkan tahniah lah, sebab apa? Perlis ni dia antara ke depan. Contoh yang paling dekat dalam isu corona dulu. Ingat tak? Virus corona. Apa dia panggil? Ada 19 ke COVID-19 tu dah lupa dah. Baru lagi habis dah. Lupa dah nama COVID-19. Ketika mula-mula sekali tercetusnya virus ini, maka antara negeri yang mula-mula sekali buat keputusan tidak boleh menghadiri solat Jumaat, tidak boleh melaksanakan ibadah secara beramai-ramai ni. Perlis kena maki banyak mana. Bila Sahib Samahah dengan jawatan kuasa hukum syarak bentang pada tuanku dengan perkenan Buah Duli Yang Maha Mulia tuanku Raja, maka Perlis yang mula-mula sekali melaksanakan perintah tersebut. Orang lain susah ceritalah, yang geng anti Perlis ni susah ceritalah. Oh, dia maki bercupak. Sial Datuk Mufti kita. Tahun lepas paling sedap soal anak bulan. Oh ya Allah ya Tuhanku. Semua pakat jadi ahli falak belaka. Kelas-kelas betul kata Mufti. Raya sekian-sekian hari bulan nak kata apa? Sampai hari ni dia tak padam status. Orang Pahang kata kanyor tau, sempor. Muka macam tampal dengan selipar taksing tau, selipar taksing. Sekarang ni selipar kerok ringannya. Selipar taksing dah lah tebal berat pula. Ini dirahmati Allah sekalian. Begitu juga negeri yang rajanya negeri yang rajanya mendengar pandangan para alim ulama, yang alim ulamanya berani untuk menasihati rajanya secara terbuka dan terang-terangan. Tahun 2017 saya baca nukilan Sahib Samahah Mufti kita sebelum dia berangkat ke Madinah. Kita menghadap Tuanku Raja Perlis dekat istana di Kuala Lumpur. Dia beritahu pada Sahib Samahah sebagai mufti, beritahulah, nasihatlah apa-apa saja pada raja dan sultan. Sebab dia kata apa, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada mana-mana manusia, baik raja maupun manusia biasa,
yang boleh mengatasi Allah dan Rasul. Tahun 2017 tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dia mendengar, dan ketika orang lain masih lagi teragak-agak, ketika orang lain masih lagi nak play safe, bimbang kena maki dek netizen masa semayang bercakap semua kan, maka perlis buat keputusan untuk melaksanakan solat berjamaah semula di masjid. Negeri Sembilan 4 bulan kemudian, bulan April, awak lambat kata orang Perak dah. Hak negeri-negeri lain ni semua lambat. Saya duduk negeri Pahang, orang lain tunggu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, biarpun kecil negeri ini, tapi orang kata kecil-kecil cili padi. Cili padi, cili baru ni bapak lah pedas. Kalau lada kulai, lada Vietnam ni tak pedas. Harga tolak pun farm price pun RM78 sekilo. Tapi kalau cili bara RM15, RM20 lebih sekilo. Walaupun satu pokok dia tu boleh menghasilkan 1.5 kilo satu musim 6 bulan. Tuan-tuan buat high-tech agro ni jangan kelentong lah. Saya baru habis kursus fertigasi cili. Kecil-kecil cili padi. Dia kecil ni memang dia something sikit, hagas sikit kan. Biasalah orang kecil ni kan. Tapi ada setengah orang badan kecil. Dia punya action besar, kena panggil cabut lari. Ada juga pasien gitu. Dia biar kecil macam perleh ni, kecil-kecil tapi power. Menjadi contoh ikutan pada semua orang. Lepas tu saya rasa dengki tu. Kadang isteri saya kata, "Bah, jom kita pindah ke perleh lah bang." Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, maka keputusan dia buat itu walaupun berdepan dengan caci maki netizen, walaupun berdepan dengan cemuhan war ini tuan-tuan, tetapi kita mendahului negeri yang kecil ini mendahului. Walaupun dituduh dengan macam-macam kan, dituduh dengan macam-macam tuduhan. Jadi dirahmati Allah sekalian, saya nak baca sedikitlah beberapa nukilan yang diambil daripada ulama maksud kaedah. Apa dia? تعني قد أن تصرف الراعي أو الإمام في أي أمر من أمور الرعية ينبغي أن يكون مبنيا على مصلحة تلك الرعية فإن تصرف الحاكم بخلاف ذلك فإن تصرفه ذاك لا يكون جائزا شرعا. Maksud dia pada kaedah ni, dia kata membawa maksud, dia kata keputusan yang dibuat oleh pemimpin, imam, pemerintah dalam apa-apa urusan daripada urusan-urusan membabitkan rakyat mestilah dibina di atas maslahah untuk kebaikan rakyat jelata. Maka jika sekiranya seorang pemerintah itu melaksanakan satu keputusan yang menyalahi maslahah yang membawa kebaikan kepada rakyat, maka sungguh tindakan tersebut tidak diperbolehkan oleh syariat. Jadi yang dirahmati Allah sekalian, betul ada bahasa Arab tu? Betul. Baris dia. Dr. Rozaimi dia cakap bahasa Arab spontan apa? Ada juga kata kepala otak dia kata Dr. Rozaimi bahasa Arab nahu litapuka dia kata tambah apa? Badi' bayan ma'ani la ilaha illallah. Dia kalau dah benci tu kita terror macam mana sekalipun tetap dia kata salah Kalau dah kata apa ni, kambing tetap kambing walaupun terbang. Jadi gitulah manusia. Jadi dirahmati Allah sekalian, kaedah ini kaedah ini dibina di atas nas, di atas dalil-dalilnya. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah merintah kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, dan apabila kalian berhukum, menjatuhkan hukum, buat keputusan antara manusia, hendaklah kalian menghukumnya dengan adil. Perintah Allah SWT menunjukkan mesti ada maslahah kebaikan untuk orang yang dihakimi atau yang diberi keputusan. Ada pun daripada sudut sunnah nabawiyah. Sebab tuan-tuan sekalian, dalam bab-bab kaedah hukum ni, ada orang ingat kaedah ni dicipta oleh ulama. Para alim ulama tidak mencipta kaedah begitu saja. Kaedah fiqhiyah tu dia adalah mustanbatah mustaqra'ah min nusus sahihah. Dia ambil, digali daripada nas-nas yang sahih, bukan mengikut dan aja. Jadi antaranya hadis yang sangat masyhur masyhur 'inda al-awam, di kalangan kita orang awam ni lah. Apa kata Rasulullah SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab ke atas
yang dipimpin ke atas rakyatnya. Dan hadis ini sebenarnya agak panjang. Apa dia istidlal yang boleh kita ambil daripada hadis ini, berdasarkan pada kaedah annahu yuwaddihu mas'uliyat ar-ra'i tijaha ra'iyati fi tahqiq al-'adalati bainahum. Maknanya hadis ini menjelaskan tentang tanggungjawab pemerintah, pemimpin terhadap rakyatnya dalam melaksanakan, mempraktik, merealisasikan keadilan antara mereka. Kama annahu alaihi wajibun jalb al-masalih lahum wa dar' al-mafasidi lahum. Sebagaimana ke atas pemimpin itu wajib membawa kemaslahatan, kebaikan terhadap rakyat dan juga menolak keburukan serta perkara-perkara negatif terhadap mereka. Baik, yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, tak cukup daripada Quran dan hadis, kita tambah lagi daripada athar sahabat. Antaranya ialah perbuatan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita nak ambil dalam syarah Sayyidina Umar bin Khattab ni, ya Allah ya Tuhanku, sangat banyak. Antara perbuatan Sayyidina Umar untuk menjaga maslahah orang awam, rakyat ni, ada satu orang ni, lelaki ni dia ni cantik. Jadi viral lah zaman itu di kalangan netizen, masyarakat. Maka diperintahkan kepalanya dibotakkan supaya tidak menjadi bualan, tidak menjadi daya tarikan pada kaum wanita khususnya. Tak jalan juga, maka dia diperintahkan untuk dipindahkan ke tempat lain. Sebab apa? Nak jaga maslahat ini kaum wanita Islam setempat pada zaman itu. Kalau nak belajar tentang kepimpinan siasat syariah ni, banyak kaedah-kaedah yang boleh kita ambil daripada sahabat Nabi bernama Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, siapa yang menjadi pemimpin di kalangan kita, baik ia seorang sultan atau raja, sebagai seorang kita ada menteri besar, kita ada exco yang mengetuai portfolio tertentu, ketua-ketua jabatan, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan tanggungjawab kita berdasarkan kepada banyak mana maslahah yang boleh kita bawa. Dan itu juga ada kaedah darul mafsadah aula min jalbil maslahah. Bila bertembung, kita bertembung ni keadaan situasi yang mana kita nak buat nak menolak mafsadah ke ataupun kita nak bawa kebaikan. Kadang-kadang orang putih kata in certain case menolak mafsadah itu lagi utama dalam membawa maslahah. Kadang-kadang kita berdepan dengan situasi, ini pemimpin ni bukan senang. Kadang-kadang kita berdepan dengan situasi di mana kita tak ada pilihan melainkan dua benda ni negatif belaka. Benda hak tak apa memalik belaka. Adakah di sana kaedah letak Islam ada? Idza ta'arada mafsadatan ru'ya akbaruhuma darara bertikabi akhafihima. Kalau bertembung dua perkara mafsadah, dua benda yang boleh merosakkan, negatif. Dua benda yang negatif. Buat ni pun tak berapa okey, buat ni pun tak berapa nak okey. Maka macam mana cara kaedah dia? Maka hendaklah kita menolak mafsadah, kerosakan lebih besar dengan terpaksa menanggung mafsadah, kerosakan yang lebih kecil untuk menolak yang lebih besar. Ini kadang-kadang orang awam tak faham. Dia kata macam mana, dia kata ustaz ni, macam mana mufti ni? Dulu kata boleh, sekarang kata tak boleh. Al-hukmu yaduru hawla al-illati al-wujud wal-adami. Hukum itu kadang-kadang dia beredar, berputar sekitar illah. Sebab musabab, masa dia ada begini hukumnya. Kalau tak ada maka berubah hukumnya. Dia kadang-kadang dipanggil tarjih bil qaid, meletakkan pandangan tepat, memilih pandangan tepat berdasarkan kepada situasi. Dia ada guide untuk seseorang ulama atau pemimpin untuk buat keputusan. Maka beruntunglah bagi orang yang memimpin, dia jadi pemimpin tapi pada masa yang sama dia ada ilmu, dia ada ilmu agama, ilmu tentang kaedah-kaedah hukum. Masya-Allah. Dia juga beruntunglah bagi seorang pemimpin kalau dia tidak ada ilmu agama tapi dia mendengar nasihat agamawan, para alim ulama yang berada di sekelilingnya. Sebagaimana titah Baduli yang Maha Mulia Raja Perleh pada Sahih Samahah pada tahun 2017 dulu. Akhirnya tuan-tuan orang yang duduk di sekeliling orang-orang besar pembesar, mereka tidak kadang-kadang tak berani nak memberitahu benda yang benar dan benda yang tidak benar. Kadang-kadang kerana takut tak boleh sambung kontrak. Kadang-kadang takut tak naik grade, didiamkan pada benda yang mungkar dan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin. Kadang-kadang disenyapkan setengah maslahah, kerana kadang-kadang maslahah itu boleh mengganggu kepentingan peribadi dia ataupun kumpulan dia. Maka siapa yang boleh amanah pada perkara tersebut? Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, insya-Allah dengan gabungan pemimpin yang adil,
yang meletakkan maslahah rakyat lebih besar di hadapannya. Dan untuk apa? Untuk melindungi rakyat daripada mafsadah, daripada kerosakan, didampingi oleh para alim ulama yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang mantap, ilmu pengetahuan agama yang benar lagi sahih, maka insya-Allah berkatlah sesuatu agensi, berkatlah sesuatu komuniti, berkatlah sesuatu negeri tersebut. Kita paling takut hari ini apabila pemimpin-pemimpin yang tidak ada ilmu agama yang kuat didampingi oleh agamawan tapi ada kepentingan tertentu. Akhirnya dia akan menyesatkan. Kena rosaknya pemimpin ini, kena rosaknya ulama yang berada di sekelilingnya. Akhirnya banyak ajaran-ajaran sesat hari ini masuk ke istana-istana, masuk ke jabatan-jabatan di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Kenapa? Kerana mereka lah antara penaung, mereka lah antara pemuka-pemuka kumpulan-kumpulan ini. Yang dulu sesat, tiba-tiba berubah jadi tak sesat. Masya Allah. Akhirnya akan rosak siapa? Yang akan rosak adalah masyarakat kita hari ini. Bila ajaran-ajaran sesat masuk tuan-tuan ke negeri, ke negara kita, maka apa lagi benteng yang ada. Sebab itulah moga-moga Allah Ta'ala pelihara negeri kecil ini. Kerana rajanya, kerana ulama'nya benar-benar mempertahankan sunnah Nabi SAW. Tindakan Kubah Duli yang maha mulia Raja Perlis ketika dia menjadi yang di-Pertua Agong tahun 2001 sampai 2006. Ingat? Ketika dia ada satu upacara, dia kena letak kalung bunga dekat Tugu Negara. Tapi dia enggan, tuanku enggan melakukan perbuatan tersebut walaupun dipujuk oleh pemimpin. Sampai dia kata apa? Kalaulah dia kena jadi yang daripada Pertua Agong, kena buat benda ni, disanggup, dia kata tak jadi agong pun tak apa, dia rela balik ke Perlis. Dia pun kisah yang dinukilkan oleh Sahibul Samaha Mufti kita. Maknanya kena study jugalah malam ni nak dapat macam pecinta rumah pula, tak tidur malam cari benda-benda yang benda-benda yang baik-baik begini. Cukuplah sekadar itu bicara wara kita. Saya serahkan kepada moderator untuk meneruskan forum pada malam ini. Alhamdulillah, sebelum saya nak teruskan pada sesi yang kedua, kita mengalu-alukan ketibaan yang amat berhormat Menteri Besar bersama dengan rombongan beliau pada forum kita pada malam ini. Yang amat berhormat Menteri Besar ada bersama dengan esko-esko di dalam program pada malam ini. Berikutnya, saya walaupun pengurusi ataupun moderator amat bimbang dan risau dengan lontaran-lontaran poin yang sangat tajam dan panas. Saya bersimpati kepada PU Mizi, takut beliau tak boleh balik dah. Jadi saya nak tegaskan, penganjur Jabatan Mufti Majlis Agama Islam Jaib tidak langsung bertanggungjawab di atas kenyataan yang dibuat oleh mana-mana panel di dalam forum ini. Itu saya tegaskan. Jika siasatan diambil, tuan-tuan dihalang, itu ialah tanggungjawab yang bercakap. Okey? Kan. Berulang kali saya mendengar PU Mizi berkata, baiknya pemerintah kerana di sisinya ada penasihat. Dan diulang juga titah tuanku kepada yang berbahagia, Datuk. Cakaplah. Beritahu benda yang benar. Sama ada beta nak terima ataupun tidak, ia perkara yang kedua. Tidak perlu takut kerana tidak ada titah yang lebih tinggi daripada Allah dan Rasul. Ini antara ukapan yang dikongsi oleh PU Mizi, dipetik daripada apa yang diungkapkan oleh Samahatul Mufti pada kita semua. Baiknya pemerintah kerana orang yang berada di sekitarnya. Dalam hadis Bukhari, setiap pemerintah, pemimpin, ketua itu ada dua penasihat. Ada yang menyuruhnya dalam perkara yang baik dan ada juga yang menyuruhnya kepada perkara yang buruk. Yang diumpamakan oleh Samahatul Mufti Datuk sebagai filem 3 Abdul Kasim Patalan 25%. Penasihat yang seumpama ini akan ada sepanjang zaman. P. Ramlee telah mengkritik sosial. Cakap tak tengok orang, takkan Pak Lebay nak menipu, kan? Itu kata-kata dalam filem, kan? Jadi saya minta Datuk untuk berkongsi. Sempena kita meraih dan memuliakan
keputeraan Ijlal Malaki, hari ke bawah duli yang maha mulia tuanku Raja Pemerintah Perlis, memberikan sedikit pandangan kepada kita rakyat yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada duli-duli tuanku. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Urusi Al-Fadhil Ustaz Mak Rizal. Ustaz Mak Rizal ni pun kalau dia jadi panel pun boleh. Nak jadi pengurusi pun boleh. Yang saya raikan P.O. Mizi datang daripada Pahang jauh. Yang dikasihi Yang Mak Berhormat Menteri Besar Perlis. Tuan-tuan P.O. Mizi mungkin tak nak tengok ke YAB Perlis ni. MB mana dulu lah. Oh, okey. Belakang. Saya ni bukan orang parti. Dan saya pun pernah mengkritik parti YAB sebelum ni pun. Dan saya pun bukan jenis kaki puji orang kot depan. Tapi saya katakan kekuatan Perlis sekarang ni memang duduk pada MB. Di samping esko-esko lah. Bukan kerana latar belakang pergi mengaji negeri orang putih ke apa tak. Tapi kerana sikap yang humble, tawaduk, yang mana Nabi sebut man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk kerana Allah, Allah angkat dia. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Dan orang Perlis ni kita rasa, tengok muka MB pun kita rasa memang nak, kalau boleh nak tolong, kita nak tolonglah apa yang kita boleh tolong. Sebab itu semua satu pelajaran yang kita belajar. Kalau YAB awal hebat kata dia tahu semua, tentulah kita susahlah nak tolong. Tapi rakyat Perlis dalam berbagai latar rasa nak tolong YAB dan kerajaan yang dipimpin olehnya. Dan saya ucapkan inilah. Dan orang tahu bahawa saya bukan ahli parti YAB dalam berti kata penyokong kuat ke apa. Tapi saya sebut jujur. Dan saya doakan dan kita doakan Allah kukuhkan kepimpinan yang baik ini dan beri bantuan insya-Allah. Ahli-ahli esko, Ustaz Nazim, CEO Maib, pengarah dan semua kepimpinan di negeri Perlis ini. Program ni dia panggil apa Ustaz Mazhar? Ijlalul Malak. Program ni dalam bahasa biasanya, nak mudah fahamnya, setiap tahun ni bukan kita ta'abbud, bukan kita beribadat dengan tarikh tu, tapi menguatkan bai'ah, menguatkan janji setia, taat kepada ulul amri di dalam perkara yang ma'ruf. Sentiasa kita sebut di dalam negeri Perlis ni, taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Maksud kalau mungkar, siapa pun dia, kita tak taat. Raja ke, maharaja ke, apatah lagi Perdana Menteri ke, kita tak taat. Kita taat Allah dan Rasul. Itu adalah kaedah yang kita berpegang dengannya. Hatta ibu bapa tak ditaati di dalam perkara yang mungkar. Balik kepada apa yang Ustaz Mak sebut tadi. Nabi kata mastukhlifa khalifatun illa lahu bitanatan. Tak ada satu khalifah yang dilantik melainkan akan ada dua jenis penasihat. Bitanatun ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alaihi. Satu jenis penasihat yang suruh, duk gesa, duk suruh dia buat yang baik dan galakkan dia, support dia nak buat yang baik. Semoga kita jadi yang jenis macam tu di dalam pemerintahan. Yang satu lagi, bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaihi.
Dan satu lagi penasihat yang duk galak supaya orang dia buat jahat dan galakkan dia buat jahat. Ini hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Tuan-tuan, kita ni kalau tak ada duit, ada juga kawan tapi tak ramai. Betul tak? Tapi kalau ada duit, tak kawan pun dia mengaku dia kawan kita. Apatah lagi apabila kita ada kuasa. Apabila kita ada kuasa, sama juga. Dulu orang yang tak mahu bertegur siapa dengan kita pun akan bertegur siapa dengan kita. Pasal kita ada kuasa. Lagikan orang politik yang menang pilihan raya, ramai orang mula mendampinginya walaupun sebelum itu tak mendampinginya. Apatah lagi mereka yang menjadi raja, yang mana mereka ini kuasa mereka tak ditentukan oleh 5 tahun sekali. Tentulah ramai orang yang akan mendampinginya. Jadi yang berdamping dengan orang yang ada kuasa, sama ada raja ataupun orang politik, 2 jenis ni. Satu jenis macam mana nak bagi mereka ni, orang berkuasa ni, taat Allah dan Rasul. Satu jenis lagi berdamping nak tengok apa peluang yang kita ada, yang boleh kita ambil. Betapa ramai orang-orang yang berkuasa, sama ada raja ataupun orang-orang biasa, orang-orang politik, maharaja, Perdana Menteri, Presiden, yang telah menjadi mangsa kerana dia nak please orang yang berada di keliling dia ataupun termakan perkata-kata yang salah yang telah disumbatkan ke telinga dia oleh orang-orang yang berada di keliling dia. Maka fahamlah kita maksud Sayyiduna Abu Bakr Siddiq. Maksud Sayyiduna Abu Bakr Siddiq apabila dia naik memerintah, Ibn Athir di dalam tarikhnya menyebut kata-kata awal Abu Bakar antaranya as-sidqu amanah wal kadhibu khianah. Benar itu amanah dan bohong adalah khianat. Tuan-tuan, polemik tuan-tuan duk tengok dalam media sosial ke, di dalam berita ke, semua orang duk kata menipu betul orang politik ni. Hari itu sebelum dapat kuasa cakap lain, lah ni dia cakap lain. Hari itu dia janji kat kita nak buat lain, hari ni dia pusing kita nak buat lain. Bukan pusing sikit-sikit tu, 360 darjah punya pusing. 2 kali pusing, 4 kali pusing, lain terus. Hari itu kata nak turun, rupanya bagi jadi naik. Hari itu kata nak bantu, rupanya bagi jadi beban. Abu Bakar kata as-sidqu amanah wal kadhibu khianah. Itu dalam salah satu teks dia. Dia kata ayyuhan nas wallitu alaikum walastu bi khairikum fa in ata'tu Allah wa rasulahu fa'inuni. Sampai habis. Wahai manusia, aku dilantik menjadi pemimpin kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Kalau aku ikut taat Allah dan Rasul, tolong aku. Jika aku derhaka Allah dan Rasul, jangan tolong aku. Hujung antaranya yang dia kata as-sidqu amanah wal kadhibu khianah. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Bermula dengan bohong, khianat. Mengkhianati amanah. Sebab tu janji di dalam pemerintahan itu yang menjadi harapan orang, jika ia mungkir, ia adalah satu pengkhianatan. Berikutnya, tuan-tuan, pemerintahan ni kadang-kadang bukanlah perlu panjang sangat. Kalau Allah takdirkan panjang, adil, kita dipanjangkan umur, alhamdulillah. Tetapi sejarah menunjukkan ada pemerintahan yang pendek sahaja, tapi ia disebut sehingga hari ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerintah 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan.
Apa nak dan buat zaman sekarang, zaman yang masa sudah tidak diberkati ni. Pejam celik habis dah Syawal. Baru duk teringat makan kuih raya baru Syawal dah habis. Masa kita tak diberkati. Tapi pada zaman masa diberkati, Abu Bakar memerintah 2 tahun 3 bulan. Dapat menegakkan syiar Islam, memerangi kaum murtad, mengatur struktur asas pemerintahan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hampir sepakat bahawasanya mujaddid awal di dalam, khususnya di dalam politik dan juga membabitkan hal agama, ialah Omar bin Abdul Aziz. Omar bin Abdul Aziz yang ambil pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, yakni daripada dia di kalangan Bani Umayyah, dia memerintah. Semua orang duk sebut Omar bin Abdul Aziz, sehingga ada orang bukan Islam pun kata dia memerintah macam Omar bin Abdul Aziz. Dulu jika kita pernah dengar. Omar bin Abdul Aziz memerintah 2 tahun 5 bulan 4 hari, lebih kurang begitu kan. 2 tahun lebih kan. Tak dan satu penggal, separuh penggal ya. Tetapi impact, siapa yang belajar di universiti ni, dia penting kan, dia belajar tentang impact. Maksudnya kesan Omar bin Abdul Aziz itu telah memberikan struktur pemikiran politik yang begitu panjang sehingga zaman kita ini di dalam mengislahkan pemerintahan. Dalam mengislahkan pemerintahan. Tapi saya nak ambil sikit yang Ustaz Mat Rizal tanya tadi. Omar bin Abdul Aziz ini kalau ikut susunan Bani Umayyah tu, patut-patut dia tak boleh jadi khalifah lagi. Tetapi dia jadi khalifah disebabkan kerana Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah sebelum dia, yang telah mencadangkan Omar bin Abdul Aziz. Siapa yang mencadangkan kepada Sulaiman bin Abdul Malik supaya melantik Omar bin Abdul Aziz? Penasihat kerajaan Bani Umayyah yang terkenal, iaitu Raja bin Haywah. Kerajaan Bani Umayyah ada seorang penasihat yang berani, pakar juga di dalam politik, orang tokoh agama yang duduk dengan kerajaan Bani Umayyah. Namanya Raja bin Haywah. Dia menasihati Sulaiman bin Abdul Malik, dia juga penasihat kepada Omar bin Abdul Aziz. Ramai orang tak tahu nama dia, tapi orang yang mengaji dalam bidang ilmu, dia akan tahu Raja bin Haywah. Raja bin Haywah kata kepada Sulaiman bin Abdul Malik, ketika Sulaiman bin Abdul Malik ni mati muda. Dia tengok, Wallahu ta'ala alam, sebahagian ahli sejarah kata dia kena ain dia sendiri. Dia tengok wajah dia di dalam cermin seorang khalifah yang kacak dan muda. Dia pun terpegun. Ditakdirkan Allah, selepas itu dia sakit. Tabah. Bila dia sakit, Raja bin Haywah menasihati dia, perkara yang boleh menyelamatkan khalifah di dalam kuburnya nanti ialah dengan melantik seorang yang akan memerintah dengan adil. Sulaiman bin Abdul Malik juga was not bad. Dia pun satu pemerintah yang bagus. Ramai orang sebut Omar bin Abdul Aziz, tapi orang lupa nak sebut Sulaiman bin Abdul Malik. Jika tidak kerana kesungguhan dia, tak naik Omar bin Abdul Aziz. Tapi oleh kerana kuasa jawatan khalifah menjadi rebutan, Sulaiman bin Abdul Malik dia tak announce siapa dia pengganti dia. Dia tulis satu wasiat
siapa khalifah. Jadi semua anak-anak Abdul Malik bin Marwan, saudara-saudara Omar bin Abdul Aziz dah jauh, ialah sepupu mereka. Sedangkan anak-anak Abdul Malik masih ada, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, anak-anak Abdul Malik masih ada. Mereka menunggu siapa dia yang nak menjadi khalifah. Raja bin Haywah, Sulaiman bin Abdul Malik tulis wasiat siapa dia khalifah. Raja bin Haywah keluar berjumpa dengan kaum keluarga Bani Umayyah, tanya mereka, kamu bersetujukah dengan orang yang dilantik oleh khalifah di dalam wasiat dia ni? Berbai'ah taat kepada orang ini. Oleh kerana mereka tak tahu siapa dia dalam tu, masing-masing harap dialah nama yang dalam tu, masing-masing kata saya setuju orang yang nama dalam tu. Bila mereka kata setuju, surat itu dibuka di khalayak, lalu dibaca bahawasanya khalifah selepas dia ialah Omar bin Abdul Aziz, sepupu dia. Terkejut orang lain yang dilantik. Rakyat terus setuju. Dikatakan Omar bin Abdul Aziz naik ke mimbar dalam keadaan yang lemah. Kata Omar bin Abdul Aziz, aku kembalikan urusan ini kepada kamu, wahai kaum muslimin. Kamu pilih siapa yang kamu mau. Mereka kata, kami mau kamu, wahai Omar. Omar bin Abdul Aziz ni dahulu dia pernah menjadi gubernur di Madinah. Terkenal, baju cantik, pakai wangian. Keluarga Bani Umayyah. Tapi dia saleh, dia orang belajar ilmu. Apabila dia menjadi khalifah, dia berubah, totally berubah. Sehingga baju yang mahal dibeli semasa dia jadi gubernur, beli baju mahal, dia kata murah kepada Raja bin Haywah. Sebab itu suatu hari apabila Raja bin Haywah pergi beli baju untuk Omar bin Abdul Aziz, Omar bin Abdul Aziz kata, apa beli mahal? Raja bin Haywah menangis. Omar bin Abdul Aziz tanya, wa ma yubkika ya Raja? Kenapa kau menangis wahai Raja? Dia kata, aku teringat semasa kau jadi gubernur dulu, aku beli baju yang mahal, kau kata murah. Jaid laula annahu rakhisan, bagus tapi murah aja. Hari ini aku beli yang paling murah, kau kata jaid laula annahu ghaliya, tapi kau beli yang mahal. Kata Omar bin Abdul Aziz, yang kata-kata dia yang terkenal, ya Raja, inna li nafsan tawaqah, kullama haqqat syai'an taqat lima ba'dah. Wahai Raja, aku ini ada satu nafsu yang sentiasa ingin meningkat, dapat lebih. Setiap kali aku dapat tunaikan yang lebih itu, aku teringin nak yang lebih daripada itu. Taqat nafsi ila ibnati ammi Fatimah binti Abdul Malik fazawwajtuha. Diriku teringin kepada Fatimah binti Abdul Malik, sepupu. Aku dapat kahwin dengan dia. Summa taqat nafsi ilal imarah. Kemudian aku rasa teringinlah juga nak jadi gubernur. Semua orang pakai jadi gubernur keturunan Bani Umayyah.
faniltuha, aku mencapainya. Kemudian dia kata taqat nafsi ila khilafah. Aku rasa teringin juga kepada pemerintahan khalifah ni. Kerana rasa nak buat baik lah maksudnya. Hakadha fi riwayah, macam tu dalam riwayat. Kemudian aku mencapainya. Wal anu ya raja taqat nafsi ila jannah wa arju an akuna min ahliha. Sekarang yang tinggal pada aku, wahai raja, keinginan untuk menjadi ahli syurga. Aku mengharapkan aku dapat menjadi ahli syurga. Sulaiman bin Abdul Malik lah berperanan melantik Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman bin Abdul Malik melantiknya dengan nasihat Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah punya nasihat didengari oleh khalifah sebelum lantik Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun 5 bulan memerintah, kita jadikan suri teladan sehingga hari ini. Besarnya nasihat yang baik. Oleh kerana sempena Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, saya bukan nak puji. Kalau saya puji pun saya tak ada apa. Saya memang dah jadi mufti dah. Tapi saya habaq. Sepanjang ramai orang, saya bagi tahu wartawan kemarin, mungkin ramai orang kata Tuanku Raja Perlis itu diikut mufti je lah. Mufti kata apa, ikut je. Tidak benar. Bagi orang yang mengenali Tuanku, dia tahu Tuanku bukan macam tu. Saya apabila macam tadi Biu Mizi kata, memang Tuanku kata pada saya, Datuk, tugas Datuk cakap yang benar kepada saya. Tuanku tak cakap beta, Tuanku cakap saya. Rasmi tu beta lah, tapi sembang ni Tuanku cakap saya. Tugas Datuk ialah cakap benar kepada saya. Cakap hak betul. Datuk jangan fikir saya setuju ke, saya tak setuju ke, saya nak marah ke. Jangan duk fikir yang tu. Saya setuju ke, saya tak setuju, itu bahagian saya. Saya bertanggungjawab. Kerja Datuk, tugas Datuk cakap yang betul. Saya marah ke, saya tak marah, Datuk telah menjalankan tugas Datuk. Itu yang Tuanku kata pada saya. Dan kadang-kadang kita bentang pandangan-pandangan dalam fatwa. Tuanku seorang yang membaca. Tuanku baca buku fiqh sunnah. Tuanku kan kata dalam fiqh sunnah dia sebut macam lain sikit. Maksudnya Tuanku tahu apa yang fiqh sunnah sebut. Mungkinlah tidaklah seperti seorang learned person di dalam bidang agama, tetapi ada background yang Tuanku tahu. Sebenarnya ramai orang duk ingat sunnah-sunnah pegangan Perlis ni, depa-depa ni kot ni, Mufti Ustaz Nazir dengan pengarah Jaib ke apa. Tak. Tuan-tuan pergi dekat Buckingham Palace tu, tuan-tuan tengok dia tulis dekat tu, kat Queen sekarang King the defender of faith. Yang mempertahankan kepercayaan ataupun depa keimanan lah. Dia orang Kristian lah dia orang. Tapi dalam konteks Negeri Perlis ni, Raja Perlis sentiasa akan cek. Selalu juga kadang-kadang saya buat penerangan tentang fatwa. Tuanku kata, Datuk, sebut Quran dengan hadis dulu, sehari baru kita sebut mazhab. Bagi senang kita faham. Maksud orang, nak bagi orang faham, sebut Quran, dalil Quran, hadis kata apa. Tuan-tuan tengok 7 amanat Raja Perlis. Mungkin tuan-tuan fikir mereka ni tolong buat 7 amanat ni, pihak bak kat Tuanku sign kot. Tak. Memang 7 amanat tu saya yang pergi ambil. Tuanku masih hidup, kita boleh tanya. Saya tanya, apa Tuanku nak pesan pada rakyat Perlis? Perkara yang pertama saya nak pesan, saya tulis. Yalah bahasa tu Tuanku cakap bahasa Perlis lah. Tapi kita atok bahasa dan dibaca balik pada Tuanku. Dia kata yang ni. Yang ni saya mahu. Yang ni saya mahu. 7 benda tu memang. Tuan-tuan, saya tak kata raja
kita ataupun mana pemimpin maksum. Tak ada siapa yang maksum. Diri kita pun pendosa. Saya yang jadi mufti ni tuan-tuan tengok baik sebab tuan-tuan tak tahu dosa saya. Kalau tuan-tuan tahu dosa saya pun tak boleh nak bercakap depan tuan-tuan. Allah Ghaffar, Ghafur menutup keaiban kita. Kita semua pendosa. Tetapi kita harap Allah mengampuni kita dan kita berbuat kita buat apa yang terbaik untuk agama kita. Demikian raja, dia bukan maksum. Kalau orang nak cari dosa kita, memanglah nampak. Kalau kita nak cari dosa pemerintah pun, memanglah nampak. Nak cari dosa MB pun, memanglah mesti ada. Sebagai manusia, takkan dia maksum. Tetapi urusan peribadi seseorang pemerintah, jika pun ada, antara dia dengan Allah. Tetapi kesolehan pemerintahannya, kebaikan sesuatu pemerintahan itu, yang dia buat secara saleh dalam pentadbirannya, ia balik kepada rakyat jelata. Ia balik kepada orang ramai. Kalau satu pemerintah tu tiap-tiap tahun pergi umrah dan haji pun, dia sakau duit rakyat, kita tak guna. Lah ni orang guna kataan sakau, yang guna sakau pun nampak mula nak sakau. Kalau pemerintah tu tak pi haji setiap tahun pun, dia pi haji lah, haji yang wajib. Dia solat yang wajib. Dia taklah nampak sangat sampai menzahirkan seolah-olah wali Allah Ta'ala dia. Tapi bila dia memerintah dengan adil, dia tak ambil duit, dia amanah, dia tak zalimi hak orang ramai, itu lebih baik bagi kita daripada dia soleh hanya antara dia dengan Allah Ta'ala. Itulah yang disebut oleh Imam Ahmad dalam masalah ni. Saya terpanjang pula. Pengusi dia kata nak suruh berhenti pun lagi mufti tak apa pula. Saya cukuplah satu pusingan ni, saya panjang pun bagi kat PU Mizi pula. Tapi saya dah mai dah majlis ni, saya sebut yang tu. Saya nak minta sempena yang ada. Tuhan Allah Ta'ala beri kurnia yang baik pada negeri Perlis kita ni tuan-tuan. Kita ada raja yang tuan-tuan, bukan kita nak mengampu, cuma tuan-tuan semua tahu. Saya antara perkataan yang saya rasa touch dalam diri saya pernah dengar Tuanku kata, saya ni pesan kat anak-anak saya, Datuk, hidup ni tak payahlah beraja-raja sangat. Kita ni semua manusia sama. Itulah benda yang saya dengar Tuanku kata. Masa duduk tengah makan, saya rasa, sebab tu kita tengok kadang-kadang Tuanku, tuan-tuan pergi jumpa, humble, sembang. Tapi taklah boleh kita menafikan protokol, mentang-mentang orang tu humble, kita pun duduk jengkai muka orang, tak boleh lah. Adalah peraturan. MB, dia humble. Tentang dia humble, susah duk peduli. Dia main ke tak main, biar pergi ke dia. Tak boleh lah. Anzilun nas manazilahum. Tu letak manusia pada tempat mereka. Letak manusia pada tempat mereka. Tuan-tuan, saya bukan nak puji, tapi saya nak sebut, alhamdulillah kita syukur. Semoga Allah tambahkan kesalehan dan sembuhkan Tuanku kaki sakit sekarang ni, bukan apa, bakal operation baru ni, supaya kita doakan kesembuhan dan kita minta diteruskan pemerintahan yang baik. Demikian juga pemangku Raja Perlis. Yang tuan-tuan pun tahu, Tuanku Raja Muda ni jumpa dia merata. Kebanyakan tuan-tuan jumpa Raja Muda ataupun pemangku Raja ni di mana? Tuan-tuan kebanyakan jumpa pemangku Raja Muda ni di masjid. Program ni program maib. Kau tuan-tuan nak jumpa di tempat-tempat hak mana? Tak, kebanyakannya di masjid. Di masjid dengan asnaf. Soal soleh dia dengan Allah Ta'ala, kita tak tahu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Zahir pada kita, mereka adalah pemerintahan yang baik. Juga kerajaan yang berdiri dalam negeri Perlis ni. Saya beritahu, bukan penyokong parti ke apa. Telah berjalan dengan baik. Kita doakan. Saya minta semua orang doa yang datang Perlis. Dan kerajaan ini telah memberikan satu kerjasama yang baik dalam urusan Majlis Agama Islam dari Perlis. Tidak ada pertembungan.
Ni ramai orang dok tanya saya nak main perkampungan sunnah yang beribu-ribu ni. Macam mana? Saya minta nanti perkampungan sunnah pun doakan Allah berikan kebaikan kepada pemerintah-pemerintah yang baik. Supaya Allah rahmati mereka semua dan kita dapat menjalankan urusan ini dengan baik. Jika ada tak kena, insya-Allah kita akan tegur dan kita akan bantah. Dan alhamdulillah Allah telah jadikan tidaklah kita bimbang dengan jawatan kita sepanjang hayat kita ini di dalam memberikan pandangan-pandangan kita. Rezeki milik Allah, dia mengangkat siapa yang dia kehendaki. Kalau dia menurunkan kita pada turunan yang betul juga, kita redha dalam hal itu insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Okey, tuan-tuan, alhamdulillah. Nanti saya bagi ulasan kepada apa yang Datuk sebut sebab kita dah nak sampai kepada kesimpulan. Tapi oleh kerana Datuk telah memberikan pandangan bahawa kita azan dulu, jadi saya minta muazzin yang bertugas untuk azan, dan selepas azan kita akan simpulkan terus forum ini kerana kita ada agenda yang juga telah disusun atur. Jadi kita beri laluan kepada azan dan tuan-tuan kekal kerana tak boleh keluar daripada masjid masa azan ni. Jadi lepas tu kita akan simpulkan forum ijlal malaki kita pada malam ini. Kita azan dulu insya-Allah. Okey, alhamdulillah, kita sampai kepada pusingan akhir yang mana saya nampak ulasan-ulasannya telah sampai kepada objektif program forum kita pada malam ini. Jadi saya nak mohon PU Mizi untuk membuat kesimpulan di atas forum ini selama lebih kurang 2 minit. Kemudian saya minta juga, Datuk tak mau tutup lah, Okey, bagi 4 minit. Jadi oleh kerana Datuk telah memperkenankan minitnya diberikan kepada PU Mizi, jadi boleh 4 minit. 3 minit setengah lah. Okey. Jadi saya akan menutuplah sekiranya lebih daripada 4 minit. Boleh ya? Dan sekali lagi saya ingatkan PU Mizi bakal balik ke Pahang. Ya, tidak kekal di sini. Jadi buatlah kesimpulan yang harmoni. Oh, pernah mai jemput di sini? Ya. Tapi dah pernah dijemput untuk duduk kekal di sini tapi belum mendapat hidayah. Ya. Okey. Insya-Allah, jadi dipersilakan PU Mizi untuk kesimpulan kepada forum kita pada malam ini, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya bersamaha
Yang Hormat Menteri Besar, hadirin hadirat mati Allah sekalian, sampai di penghujung apa yang saya nak simpulkan secara penting sini, ya, dalam konteks kita pada hari ini, ya, sudah menghampiri akhir zaman ni. Ada Imam Mahdi baru dah keluar, ya. Tengok gambar, ingat ke perempuan lelaki? La ilaha illallah. Pentingnya, ya, hari ini kita nak jaga akidah kita nak jaga syariat kita hari ini, ya, sangat memerlukan kuasa pemerintah. Terutama dalam konteks Malaysia ni, negeri-negeri, ya, juga Malaysia ni, ya, sultan, ya, raja yang di-Pertuan Agong. Ini kita kena jaga sungguh-sungguh. Doalah pada Allah Ta'ala, ya, moga-moga raja-raja kita, sultan kita dikelilingi dan dinasihati oleh orang yang benar-benar faham Quran dan sunnah Nabi SAW. Bukan golongan-golongan yang ada kepentingan, ya, puak, ya, yang membawa, ya, perkara-perkara yang pelik, yang jauh daripada, ya, ajaran, ya, Nabi SAW, juga ajaran Islam itu sendiri. Sedikit pengalaman lah tuan-tuan, saya di Pahang ni, ya, memang orang tahulah tuduh muka pangkah dengan dakwat merah, ya, tapi yang cover saya sampai hari ni dia orang berasa tak lagi lah, ya. Kadang-kadang dia orang lupa, dia pakat 3-4 orang binatang, dia lupa salah seorang tu member kamcing kita. Saya seorang sahabat kata, Syekh anak tak sangka betul, kata dia. Ya, serban dalam jabatan agama ni, setan dia besar, serban daripada luar lagi, ya. Dia kata kalau boleh nak buat hantar ni sampai kena kerat, sampai kena habis kena buang terus. Tapi tak boleh, sebab antara yang menyelamatkanlah, ya, di Pahang ni, Kubah Duli yang di Pertuan Agong sendiri. Dia lah Sultan Pahang, masa jadi pemangku raja. Ketika saya ditikam belakang dengan macam-macam tomahan, tidak ada ruang untuk membela diri, ya, untuk nak bawa benda benar dalam agama sunnah ni. Tapi bila dia ajak ke istana buat dialog, ya, dengan 2 orang ni, saya dengan bekas pengarah Jabatan Agama Islam, apa-apa tuduhan tu dilontarkan, saya disuruh keluar. Kemudian disuruh yang melontar tuduhan ni keluar, saya pula masuk. Tuanku kata apa? Ustaz Piu, ampun tuanku, awak jawablah, ya, mana-mana apa yang apa tuduhan tu ada. Yang mana satu tuanku banyak sangat gaya kan. Saya pun tak tahu apa dituduh. Mana-mana je lah Ustaz, dia kata. Saya pun jawablah satu-satu tentang akidah Imam 4 mazhab. Itu tuduhan begitu begini. Saya cerita satu-satu. Ya. Lala dipanggil balik yang tadi yang menuduh tu bukan kecil-kecil orang, ya. Bergelar Datuk Seri. Saya datuk, tak ada cucu belum lagi, ya. Dia kata apa Lala, dia kata macam ni lah Ustaz Piu, dia kata awak teruskan berceramah. Bawa lah nama faham berceramah lah, dia kata. Bawa lah apa ni berceramah lah kata-kata, dia kata. Saya sokong, saya suka. Jangan peduli puak-puak ni, dia kata. Dia tunjuk daripada depan. Tiba-tiba salah seorang tu 360 darjah kali 2. Dia berpusing 300, dia kata, iyalah Syekh, dia kata, Ustaz, hantar ceramah aja, dia kata. Jangan bimbang, jangan peduli puak-puak ni. Pada puak-puak tu, itu yang tu aku tunjuk tu dia tu lah. Tiba-tiba dia boleh belah kita pula. Tadi dia kerja ke kita, ya? Masih saya kena apa keluar. Tiba-tiba dia boleh 360 darjah. Kuasa 3. Dia kata, Ustaz, hantar jangan bimbang, hantar Jabatan Agama. Tak ada masalah dah hantar. Sebab tadi tuanku titah lain, ya. Tuan-tuan, walaupun saya ni tuanku titah ceramah lah mana, saya sokong, saya suka dia, tapi saya tetap minta tauliah. Saya tak guna, saya tak payah minta tauliah. Tuanku Sultan Agong tu, patut tak payah tauliah lah. Kat Perlis ada tauliah. Saya sebelum mari saya cek, ya, dengan pengarah je. Syekh, anda cek anak punya tauliah. Berapa hidup lagi? 3 tahun ke depan. Kalau tidak, anak tak nak mari. Cara kita memang di level dakwat merah ni pun, nak mari sini pun kena ada tauliah. Tuanku Agong titah tahun 2017 tu, kali ikut saya tak perlu tauliah, minta juga tauliah. Ini Agong tak titah, sultan mana pun tak titah, tiba-tiba suruh ambil tauliah, tak nak. Sudah. Tak nak ceritalah siapa kan. Tidak ada kena-mengena yang sedang hidup ataupun yang sedang mati. Dia contohlah. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah, saya rasa, ya Allah, ya Tuhanku, Allah Ta'ala hantar, ya, ada seorang raja, seorang pemerintah, ya, yang defend, ya, sunnah yang kita nak bawa, mungkar maksiat, kesesatan yang kita nak cegah ni. Walaupun saya tidak ada kuasa apa, saya setakat grade 44, 13 tahun ada tahu 44 ni, ya, nak temu 2 kena cut off, surat tak sampai, orang lain dapat, kita tak sampai, macam-macam lah. Saya reda, tapi rupa-rupanya Allah Ta'ala hantar, ya, seorang pemimpin yang nak membela kita. Dan juga Allah Ta'ala, ya, maknanya hantar, ya, sahabat-sahabat, di sebuah negeri yang kecil ini, ya,
untuk saya boleh meneruskan dakwah dalam menegakkan sunnah sementara hidup atas hukum. Tadi sahabat telefon Timbalan Perkara Raja, hantar kat mana sebelum naik sini tadi? Foreign dekat Perlis. Timbalan Perkara pada Datuk Zaki. Saya kata direct kat dia, dah faham tak nak jemput, Tok Bomo tak laku kampung sendiri, Perlis nak jemput, saya pergilah Perlis. Dia suka je. Baik tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itulah pentingnya raja dalam menjaga akidah. Sunnah Nabi SAW di akhir zaman sebenarnya titah baduli yang memulia Raja Perlis pada 19 Jun 2022 di perkampungan sunnah yang ke-7. Dia kata apa? Kita kena ganding bahu untuk membela sunnah ni. Perlis bukan negeri Wahabi. Kita lah golongan ni akan membela sunnah, dan kita kena banteras khurafat, bid'ah dan juga syirik, perkara yang tak boleh, dan kesinambungan perkampungan sunnah yang ke-8. InsyaAllah kita akan fokus dalam mungkin berdasar kepada titah baduli yang Maha Mulia Raja Perlis sebelum ini, maka kita akan fokus pada tajuk saya sendiri akan tajuk sihir dan juga perbomohan. Ini nak suruh perang dengan Tok Bomo mana pula lepas ini dah. Jadi saya serahkan kepada moderator untuk meneruskan program bermalam. Okey, alhamdulillah, dengan berakhirnya kesimpulan yang telah dibuat oleh PU tadi, maka berakhirlah forum Ijlal Malaki sempena dengan Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis kali yang ke-80 yang diadakan di Masjid Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail. Jadi saya mewakili pihak penganjur forum memohon maaf sekiranya ada terkurang, terkasar dan tersilap sepanjang saya mengendalikan forum pada malam ini. Jadi saya dengan merendah dirinya menyerahkan balik pengurusan majlis kepada pengacara untuk acara dan juga aktiviti yang berikutnya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.